Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton sekalian? Hari ini kita bertemu lagi dalam Lensa Digital. InsyaAllah sama-sama yang sedang menonton boleh kongsikan rancangan kita Lensa Digital pada kali ini, siri ketiga. Kita tayangkan secara live, secara langsung hanya di USIM TV. Kepada rakan-rakan yang sedang menonton boleh kongsikan linknya Facebook bersiaran secara langsung Facebook/USIM TV. Sama-sama kita mengambil manfaat daripada perkongsian di sebalik Lensa Digital ini. InsyaAllah Lensa Digital berkongsikan berkenaan dengan teknologi-teknologi dunia digital dan juga segala-galanya dalam era baharu ini, untuk sama-sama kita memantapkan, melihat bagaimanakah dunia teknologi pada hari ini berkembang dan kemajuan itu untuk sama-sama kita manfaatkan. Baiklah, untuk hari ini, untuk kali ini kita tampilkan sebuah topik yang begitu menarik, yang saya kira kita dah mula merasakan auranya. Satu revolusi yang telah pun berlaku. Apakah tajuk yang bakal kita bincangkan pada hari ini? Itulah blockchain, a new era in digital world. Sebuah topik yang begitu baik sekali dan kita sangat beruntung kerana pada hari ini kita tampilkan dua orang ahli panel, expert, pakar dalam bidang ini yang bakal mengupas dengan lebih mendalam berkenaan dengan blockchain ini. Baiklah, kita perkenalkan, kita jemput pada hari ini. Yang pertama, ahli panel kita, TS Dr. Muhammad Anwar Ahmad Isa, Chief Technology Officer iExploreTech, dan juga Puan Hazlin Abdul Rani, Ketua Jabatan Pembangunan Kriptografi Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum Doktor dan juga Puan Hazlin. Apa khabar? Sihat dah? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Doktor dan juga Puan Hazlin. Hari ini kita bersiaran di studio masing-masing. Maksudnya di rumah, maksudnya kita work from home. Semoga norma baru ini mampu kita terus berkongsi. Walaupun kita berada di rumah, berada di mana-mana saja, ilmu tetap terus kita kongsikan. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak mula berbicara, berdiskusi berkenaan dengan topik blockchain ni ya. Bila kita sebut blockchain, mungkin dunia baru-baru ini dikejutkan juga dengan macam fenomena macam NFT contohnya kan. Macam mana sesuatu NFT tu mampu terjual dengan berharga $69 million. Okey.
Beeple menjualnya 69 million dolar, dan juga tweet yang pertama daripada Jack Dorsey juga 2.6 million. Okey, 2.9 million dolar. Okey, jadi bila kita kaji-kaji balik, macam mana boleh jadi mahal sangat? So saya pun cuba explore juga. Bila kita tengok rupa-rupanya ada satu teknologi yang sangat berevolusi sekarang ni, yakni blockchain. Okey, mungkin masyarakat juga tertanya-tanya, apakah itu di sebalik blockchain dan apakah sebenarnya? Apakah blockchain itu jauh lebih besar? Pelbagai perkara boleh diaplikasikan menerusi teknologi blockchain ini. Mungkin untuk pembukaan, untuk soalan yang pertama ini, kita buka ruang dulu tentang pengenalan ataupun apakah itu blockchain. Saya ingin menjemput Puan Hazlin dahulu untuk membicarakan, mengenalkan kita berkenaan dengan blockchain. Silakan. Okay, terima kasih Encik Faiz. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak USIM yang sudi menjemput saya untuk sesi pagi ini. So, sebelum, mungkin kita boleh paparkan saya punya slide sebentar. Okay, merujuk kepada slide saya ya. Okay, ini adalah macam penerangan ringkas lah berkenaan blockchain, sebab kalau nak pergi mendalam yang terlalu teknikal tu, saya rasa setahun pun cerita banyak benda nak kena cerita. Okay, so apa itu blockchain? So pertama dia adalah sebenarnya 3 asas utama blockchain tu adalah database, kriptografi dan juga peer-to-peer network. Okay, kita biasa dengar database dengan peer-to-peer network dan juga kriptografi ni, tapi dalam blockchain tu ini adalah 3 elemen asas lah yang perlu ada dalam setiap blockchain. So blockchain tu sebenarnya adalah rantaian blok. So setiap data-data disimpan dalam setiap satu blok tu, dan dia akan ada chain untuk connected between the block. Dia untuk menyimpan maklumat atau transaksi biasanya, dan dia adalah distributed atau teragih. Dia tak ada pusat yang bertindak sebagai hub untuk penyimpanan dan juga pengumpulan data. Yang biasa kita dengar database adalah satu central kan. So tapi blockchain ni dia tak ada central database tu, dia adalah decentralized atau teragih. Dan juga data-data dalam ni adalah selamat, tidak boleh diubah. Okay, sebab ada properties dalam blockchain ni menyebabkan jika ada sedikit perubahan, dia akan mengubah keseluruhan chain tu. So kita biasanya benda tu dapat dielakkan lah. Okey, dan kesemua ahli dalam jaringan blok rantai mempunyai akses kepada maklumat yang disimpan. So dia open. Semua boleh akses, tak ada restriction. Okey, especially dalam public blockchain. Okey, so sekiranya terdapat pertambahan maklumat, kesemua ahli mendapat maklumat yang dikemas kini secara automatik. Tak perlu nak akses ke dalam database ke apa, sebab dia macam dah, kalau kita update dia terus share kepada semua yang berada dalam network tersebut. Okay, dan boleh disertai oleh sesiapa saja public blockchain, ataupun boleh dihadkan macam kita nak bagi special restriction kepada member-member kita sahaja yang boleh pakai kan, so panggil private blockchain. Okay, seterusnya, okay, ni adalah macam saya cakap tadi kan, perbezaan antara blockchain dan juga yang bukan blockchain. So kalau kita tengok pre-blockchain tu dia centralized, ada satu point contact, satu point tempat macam database. Kalau macam with blockchain tu, kalau kita tengok tak ada pun center, maknanya semua orang boleh access to the maklumat. Okay, kenapa kita menggunakan blockchain ni? Sebab pertama dia adalah transparent. Okay, semua orang boleh access kepada maklumat yang sama. Okay, dan dia boleh reduce kita punya transaction cost, transaction pun boleh jadi lebih cepat, settlement, dia adalah teragih, tak ada siapa yang control the network, tak ada siapa yang central lah maknanya. Dan dia adalah efficient, kita boleh audit, kita boleh trace balik kita punya all the transaction tu, kita boleh trace balik daripada original daripada siapa. Dan dia adalah selamat, security dia, and then dia worldwide adoption. Dalam dunia ni semua orang dah start pakai, dah start moving on to the blockchain. Dah banyak research and development yang terlibat dalam blockchain ni. Dan dia kita boleh automatedkan dia punya operasi dia. So kita panggil menggunakan smart contract untuk kita automatedkan dia punya operasi. Dan dia adalah flexible. Okay, ni penggunaan blockchain secara general lah. Yang biasa kita dengar macam cryptocurrency tu. Okay, cryptocurrency tu adalah salah satu aplikasi yang menggunakan blockchain. Okay, so selain daripada cryptocurrency, banyak lagi perkara yang kita boleh pakai. Contohnya untuk kita buat
registry, static registry, contoh macam land title, food safety and origin dan sebagainya. Dan juga untuk identity, smart contract ni, macam saya sebut tadi, smart contract untuk automatekan kita punya proses. And then untuk dynamic registry, contoh untuk supply chain dan sebagainya, payment infrastructure, so yang ni lebih kepada fintech dan juga pelbagai-bagai lagi, banyak lagi fungsi-fungsi blockchain lah. Mungkin as we go along nanti kita akan cerita lagi berkenaan ni. So since saya daripada Cyber Security Malaysia, so kita akan sentuh sikit berkenaan dengan blockchain security. Yang ni adalah apa security consideration yang kita perlu ambil semasa kita nak develop aplikasi ataupun blockchain tu sendiri. So yang pertama kita kena tengok kita punya blockchain network. Okay, daripada segi authentication, authorization dan juga access control, macam mana kita make sure benda tu adalah secure. Yang kedua adalah cryptography, algorithm dan protokol. Kena make sure kita pilih kriptografi yang betul dan juga kita guna algorithm dan juga protokol yang selamat lah. Okay, and then yang ketiga adalah kriptografi key management. So ini adalah amat penting, di mana symmetric key dan juga private key perlu kita simpan dengan selamat, dan juga perlu ada proper management of the key life cycle tu. Alright. And then security management process. So kita kena buat risk analysis, identify dia punya threats, identify dia punya vulnerabilities kan, kelemahan-kelemahan dia kita kena tengok. Okay, sebab ini penting untuk kita memastikan orang lain tidak boleh akses kepada maklumat yang tidak sepatutnya lah. Okay, then availability, biasa kita sebut pasal blockchain, disebut pasal nodes ni, so kena make sure nodes kita ni sentiasa up dan juga available untuk menjalankan fungsi-fungsi blockchain. Dan juga daripada segi design dan implementation, kita kena set dalam mind kita, kena ada secure by design, daripada awal lagi kena ada secure by design principle. Okay, dan juga kalau boleh kita gunakan hardware dan software yang telah mendapat certification. Okay, itu sahaja daripada saya untuk pengenalan blockchain. Baik, itu dia. Terima kasih Puan Hazlin. Saya kira bila Puan Hazlin berkongsikan, menyatakan bahawasanya blockchain ni sebenarnya macam-macam lagi boleh buat. Barangkali kita hanya mungkin mendengar hanya cryptocurrency saja kan. Tapi bila Puan Hazlin tunjukkan seperti tadi sifat-sifatnya yang transparent, semua orang boleh akses, okay, tidak dikawal oleh siapa-siapa, boleh diaudit, selamat, secure. Jadi itulah antara kekuatan yang saya kira menyebabkan blockchain menjadi sebuah revolusi dalam new era digital ini. Baiklah, kalau kita lihat pelbagai macam-macam perkara boleh diaplikasikan melalui teknologi blockchain ni, mungkin ianya telah pun mencetuskan kehangatan, orang kata apa, menyebabkan hangat diperkatakan dalam pelbagai topik perbincangan. Dalam kalangan juga, kalau dalam kalangan pensyarah juga ada, penyelidik juga ada. Jadi apakah perkembangan blockchain yang terkini yang mungkin saya kira Dr. Muhammad Anwar boleh kongsikan kepada kita semua? Silakan Dr. Doktor, mohon open ya. Okay, terima kasih Encik Faiz. Sebelum saya go to the detail slide, saya rasa saya ingin berkongsi pada rakan-rakan semua, terutamanya yang dah banyak penlibatan dalam blockchain. Pertama ialah blockchain ni memang sangat menarik sebab dia cuba mencetuskan satu idea baru, revolusi baru. Kita cakap pasal revolusi industri 4.0, 4.0. Tapi sekarang ni actually sebelum tu ada revolusi yang ada lebih awal sebelum 4.0, iaitu blockchain. So blockchain ni sangat menarik, tetapi kebanyakan orang tak faham apakah sebenarnya yang blockchain boleh membantu, contribute ataupun membantu kita sebagai menjalankan tugas sebagai pensyarah, sebagai accountant, sebagai polis ke, berbagai departmen lain, termasuklah macam pegawai kesihatan untuk urusan COVID. Banyak benda aplikasi yang kita boleh adoptkan selain daripada cryptocurrency. So di sini sebelum kita pergi sebelum detail, saya rasa saya akan berkongsi sedikit slide supaya kita boleh dapat faham apakah konsep asas sebelum kita pergi lebih mendalam lah apa sebenarnya itu blockchain yang kita nak cari tu.
Saya akan kongsikan slide saya. Okey, terdapat sedikit teknikal di mana saya tidak boleh berkongsi slide, tapi tak apa. Sebentar lagi saya Tak apa akan doktor, cuba boleh teruskan, boleh teruskan. boleh teruskan. Barangkali Okey, apa yang boleh doktor kongsikan. apa yang saya nak Teruskan. kongsi di sini ialah pertama ialah di mana untuk mengaplikasikan blockchain, apa antara benda yang kita perlu tengok ialah di mana kita kena faham teknologi itu sendiri. Pertama ialah adakah teknologi yang sedia ada ni tak bagus ataupun tidak sesuai ataupun lebih sesuai daripada blockchain. Sebelum ni banyak orang menggunakan database. Tapi database ni kadang-kadang orang merasakan macam dah agak ketinggalan, blockchain lebih bagus. Tapi sebenarnya dia orang tidak boleh membezakan apakah kelebihan utama database yang kita boleh buang, contohnya MySQL database. Jika dibandingkan dengan blockchain, sebenarnya saya rasa SQL database tu adalah lebih bagus dalam certain bidang lah, terutamanya dari segi performance lah, kecepatan membuat transaksi, menulis data, record dan membaca balik. Blockchain pula sekarang ni dia ada isu ialah disebabkan dia fokus on keselamatan, security dan integrity. Performance masih jadi dalam isu of the yang banyak dihadapi oleh pihak developer ataupun yang sedang digunakan sekarang lah, termasuklah yang public blockchain, contohnya Ethereum, Bitcoin. Contohnya Bitcoin, pengguna memerlukan sekurang-kurangnya 10 minit untuk melakukan satu transaksi. So, itu adalah satu masa yang sangat lama. Kalau dibandingkan dengan database, macam contohnya kita buat online banking ke, semua menggunakan database ataupun menggunakan Shopee, lebih kurang dalam beberapa saat, 2 saat, 3 saat transaksi telah berjaya. Itu antara cabaran yang kita hadapi sekarang, di mana nak menggunakan teknologi yang lebih advance, yang kita tidak sebenarnya memahaminya dengan betul. Kita rasa blockchain lebih bagus daripada teknologi yang sedia ada, kita pakai blockchain. Sebenarnya blockchain ada kelebihan dia tertentu yang orang tak faham, tapi bagus. Tapi orang salah faham yang mengatakan teknologi yang sedia ada, contohnya database, tidak bagus. So bagi saya, banyakkan projek yang saya buat development sekarang ni, saya akan menggabungkan database dengan blockchain. Kalau blockchain tak boleh, slow ke apa ke, kita pakai database. Cantum dua-dua. Kalau macam database ada masalah keselamatan ke, integrity ke, kita masukkan blockchain. Jadikan hybrid. So dengan cara ini kita boleh menggandingkan kedua-dua teknologi ini supaya kita dapat menyelesaikan masalah. Kita nak menyelesaikan masalah kita, bukannya nak menggunakan teknologi yang dikatakan fancy ataupun advance supaya kita boleh pakai dan menunjukkan kata kita bantu kita gunakan blockchain. Bukan. Kita pakai teknologi blockchain database untuk menyelesaikan masalah harian, masalah perniagaan, masalah industri. Itu kegunaannya sebenarnya. Saya harap that dengan cara ini kita lebih boleh memahami dan memilih teknologi yang sesuai, sama ada menggunakan database, menggunakan blockchain teknologi ataupun menggunakan kedua-dua sekali untuk menyelesaikan masalah harian ataupun masalah pendidikan ke di universiti ataupun di industri banking ke semua. Saya rasa sampai sini, saya rasa kita akan sementara yang nanti saya akan cuba tengok balik masalah isu slide ni. Kita mungkin sambung balik. Saya passing kepada Encik Faiz. Baik, terima kasih doktor. Saya kira sebuah perkongsian juga. Sebenarnya blockchain ini yang saya dapat daripada apa yang doktor kongsikan, tak semestinya kita nak menggunakan teknologi ini just untuk perkara-perkara yang kita nampak macam canggih, maju kan. Tapi sebenarnya solve the problem ataupun kita nak menyelesaikan masalah kita. Dalam aspek ini, kemungkinan kita nak memastikan kita punya aplikasi kita, database dan sebagainya lebih selamat dan juga lebih praktikal untuk era sekarang ini. Baiklah, terima kasih doktor. Kita nak tengok juga penerimaan blockchain di Malaysia dari aspek IPT dan industri serta kerajaan dalam meningkatkan penggunaan blockchain di Malaysia ni. Mungkin Puan Hazlin boleh ulas sedikit. Silakan. Okey, terima kasih Encik Faiz. Itulah macam yang saya dan Dr. Anwar dah sebut tadi kan, telah banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti blockchain yang terdapat di Malaysia ni. Dan juga daripada segi pihak kerajaan dan swasta pun banyak yang kita dah ada jalankan kolaborasi untuk make sure that pembangunan blockchain di Malaysia ni berkembang dengan mengikut peredaran dunia lah.
Okay, nanti sekejap saja saya share sedikit di antara aktiviti-aktiviti yang telah pun berjalan di Malaysia. Okay, so boleh tengok saya punya slide. Okay, ni di antara aktiviti-aktiviti yang dah ada di Malaysia lah. Sebagai contoh, yang pertama kita tengok pada rangka tindakan ataupun framework ekonomi digital Malaysia. Okay, so dalam ekonomi digital kan, kita banyak menggunakan digital punya teknologi. So salah satunya kita menyenaraikan juga blockchain sebagai domain teknologi yang boleh mempercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi digital. Kita boleh gunakan blockchain bukan setakat untuk buat payment transaction ataupun macam menggunakan sebagai fintech. Kita boleh gunakan juga untuk membangunkan ekonomi, kita boleh gunakan juga untuk kita supply chain kan. Kita tengok kita punya produk tu daripada contohlah macam buah durian kan. Okay, kita nak tengok durian ni daripada pokok mana, pergi ke mana, siapa yang hantar apa semua tu. Kita boleh follow dia punya trade tu menggunakan blockchain. Okay, yang kedua adalah contoh pelan anti rasuah nasional. Okay, yang ni sangat menarik ya dia punya aktiviti untuk blockchain ni. So dalam pelan anti rasuah ni kita melihat sebagai blockchain ni berpotensi sebagai alat untuk memberantas rasuah dan penipuan. Okay, sebabnya blockchain ni adalah transparent kan dan auditable. So semua orang boleh nampak ke mana transaksi tu berlaku, daripada siapa dan ke mana. Dan kita boleh tengok origin dia dekat mana, dari mana asalnya transaction tu berlaku. Okay, so sebab dia uniknya blockchain ni, so kita lihat dalam pelan anti rasuah ni dia berpotensi lah untuk membantu membatas rasuah dan penipuan. So dalam anti money laundering dan counter financing of terrorism ataupun kita panggil apa ya, money laundering ni, ini Bank Negara Malaysia punya dokumen ya. So antara topik risiko dan keselamatan wang digital dalam memandung kegiatan money laundering dan juga counter financing of terrorism. Sebab kita tengok sebab salah satu lagi sifat fungsi blockchain ni adalah dia anonymous. So ada menggunakan juga blockchain untuk kegiatan-kegiatan jenayah. So kita kena ada satu macam mana kita untuk mementeras perkara tersebut lah. Okay. Dan dalam My STIE framework, saya rasa yang ni researcher dan pesyarah luar semua familiar dengan My STIE framework yang dibangunkan oleh Akademi Sains Malaysia. Okay, dalam ni dia menyenaraikan cyber security dan encryption dan juga blockchain sebagai science and technology drivers. Okay, dalam masa yang sama, since tahun lepas atau 2 tahun lepas, MUSTI sedang membangunkan Malaysia Blockchain Framework. Yang ini telah beberapa siri workshop telah diadakan dan surprisingly memang ramai yang terlibat dalam workshop-workshop ni daripada industri, universiti dan daripada kerajaan juga. So memang kita kumpulkan semua pakar-pakar blockchain ni untuk kita sama-sama membantu membangunkan framework Malaysia blockchain ni. Okay, dan juga untuk penggunaan cryptocurrency di Malaysia, kita ada guidelines on digital assets yang ni dibangunkan oleh Suruhanjaya Security. Okay, macam siapa yang dah familiar dengan cryptocurrency di Malaysia ni, kita ada ada 3 cryptocurrency exchange yang mendapat license daripada Suruhanjaya Security untuk menjalankan transaksi pertukaran blockchain kepada batu wang fiat lah, kita panggil batu wang biasa ni kan. Itu ada Luno, kita ada Synergy dan juga tokenized technology. Alright. So antara aplikasi teknologi, aplikasi blockchain di Malaysia yang ada, kebanyakannya macam contoh untuk generate dan juga authenticate certificate, sebagai contoh yang ada is Scroll, UiTM pun dah ada develop, and then Uniza pun dah ada develop. Dan juga untuk service certificate sebagai contoh Halal Cert, yang ni pun tengah dalam development dan saya rasa dah start pun penggunaannya. Okay, macam COVID-19 vaccine tracing project, so mesti kita je nak bangunkan vaksin tracing ni menggunakan blockchain. Dia punya movement of vaksin dia menggunakan blockchain. Dan untuk medical record kita ada Sihat. Okay, dan trace the authenticity of products, kita ada halal produk punya ni. So menggunakan blockchain untuk trace di mana asalnya produk-produk ni. Kita nak tengok dia punya halal tu tak halal.
Okay, dan sebagainya lah. Ada banyak lagi aplikasi-aplikasi dan dalam so memandangkan kita tengok macam saya dan Dr. Anwar, kita tengok semakin banyak perkembangan blockchain di Malaysia ni. So kita nak bagi peluang kepada universities, researchers, lecturers untuk membangunkan produk-produk atau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan blockchain. So kita sediakan satu platform, kita panggil IPTMnet untuk menggunakan Ethereum blockchain. Okay, so blockchain ni ada banyak jenis lah, so kita ambil Ethereum. So ini adalah kerjasama di antara Cybersecurity Malaysia dan juga IPTA dan IPTS serta industri. Okay, so platform ni kita gunakan untuk buat kajian dan pembangunan berkaitan dengan blockchain. Okay, dan juga untuk menguji prototipe yang dibangunkan sebelum dilancarkan ke rangkaian yang benar. So bila kita buat research and development tu kan, kadang kita tak naklah kita nak test kat mana kita nak buat test kita punya produk tu dalam situasi sebenar, tapi bukan dalam network yang betul lagi lah. So kita bagi peluang menggunakan IPTMnet ni untuk mereka test dia punya aplikasi. Okay, dan juga dalam masa yang sama sebagai Cybersecurity Malaysia, kita nak tengok juga aplikasi yang dibangunkan oleh researchers dan juga universiti ni dia memenuhi keperluan security, memenuhi keperluan keselamatan aplikasi tersebut. Okay, dan di sini kita boleh buat contoh dry run ataupun pilot test untuk kita buat transaksi data dan juga digital asset. Okay, saya rasa untuk IPTMnet ni Dr. Anwar lebih boleh menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan IPTMnet. Okay, terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Hazlin. Bila Puan Hazlin kongsikan berkaitan dengan hala tuju di negara kita, saya kira kita sebenarnya on track. Kita sebenarnya telah pun memiliki pelbagai gerak kerja dan juga usaha. Dari segi guideline dah pun ada, rangka tindakan dah pun ada. Okey, so perkara ini saya kira kita bukanlah negara yang ketinggalan, malah kita antara yang menyahut cabaran itu dan juga berada di atas landasan yang tepat. InsyaAllah. Saya tertarik dengan IPTMnet yang dikongsikan sebentar tadi. Ini memang dekat dengan penyelidik-penyelidik dan juga universiti-universiti. Barangkali kita nak minta Dr. Anwar untuk kongsikan, terangkan dengan lebih lanjut hala tuju projek IPTMnet ini. Silakan Dr. Okey, terima kasih Cik Faiz. Saya rasa slide saya dah boleh. Saya ingin berkongsikan kenapa kita nak berusaha bekerjasama untuk membuat satu perkongsian blockchain network, iaitu IPTMnet bukan saja kepada Cybersecurity Malaysia, pada saya, pada Explorer dan yang lain, tapi kepada universiti. Sebab tujuan utama ialah kita nak membolehkan pihak universiti dapat merasa pengalaman yang lebih praktikal, di mana macam mana industri di luar negara menggunakan blockchain secara bekerjasama. Kalau boleh kita nak elakkan daripada kerja seorang-seorang lah kan. Kalau tidak, setiap universiti siap network sendiri, kita tak tahu macam mana nak menggunakan blockchain network secara bekerjasama ramai-ramai orang. So di sini saya akan share slide saya. Okay. Okey, untuk teknologi blockchain ni, kalau kita tengok secara gambaran yang besar ataupun big picture, blockchain ni adalah satu teknologi yang terdapat dalam diletakkan kategori sebagai rantaian blok lah. Tapi sebenarnya ada lebih besar lagi dalam teknologi ni sebenarnya, iaitu teknologi ledger teragih ataupun dipanggil distributed ledger technology, DLT. Yang ni yang sebenarnya teknologi yang utama. Blockchain ni adalah salah satu daripada dalam satu subset lah. Kita boleh panggil DLT ni sebagai Venn diagram. Dalam diagram ini kita boleh tengok di mana kita ada rantaian blok atau blockchain. Dalam blockchain ada contoh aplikasi yang kita dah digunakan, implementasi yang dah ada ialah contohnya Bitcoin untuk cryptocurrency, Ethereum untuk currency dan juga untuk smart contract. Dan satu lagi name pun sama juga, dia macam Ethereum tapi lebih mudah digunakan. Dia kurang programming. Tapi Ethereum bagi banyak lebih programming kepada developer untuk buat design sistem. Ini contoh rantaian blok. Seterusnya ialah another teknologi yang menggunakan dalam DLT juga, iaitu menggunakan graf berarah tidak kitaran ataupun DAG.
Hyperledger ataupun Ictangle lah. Ini dia contoh di mana dia lebih laju. Hyperledger Ictangle ni contohnya network dia lebih laju cara nak menulis data ataupun mengupload record ke dalam sistem of the Hyperledger technology. Itu yang satu lagi lah aplikasi teragih ataupun di app di sebelah kanan ni. Contohnya mana kita boleh verify kita punya certificate apa semua, inilah mobile app lah contohnya lah, di app, decentralized app. So orang boleh menggunakan app ni untuk untuk mengakses data ataupun rekod daripada blockchain untuk tengok apakah adakah maklumat ni betul ke, ataupun nak menyemak adakah dia telah mengambil suntikan COVID ke. Itu macam contoh macam itulah. Benda ni kena ada supaya kita boleh linkkan semua teknologi ni bekerjasama, baru kita dapat menggunakan teknologi itulah. Untuk dari segi teknologi pula, kalau kita tengok di sini pada tahun 2018, blockchain ni dah berada pada, kalau dalam sedang kategori research tu dah turun dah hype research dia. And then kita nampak sekarang ni blockchain bukan satu lagi research, benda yang digunakan untuk research, tapi ialah produk. Banyak produk di luar dah menggunakan blockchain. Dan banyak-banyak produk lain lagi yang akan datang daripada blockchain yang selain daripada cryptocurrency lah. Cryptocurrency salah satu contoh yang produk daripada blockchain. Tapi kalau tengok di dalam graf ini, di mana pada tahun 2019-2020 blockchain dah tak ada dah dalam graf ini. Kerana apa? Blockchain dah jadi norma biasa yang digunakan oleh orang ramai. Dia bukan satu lagi teknologi yang orang gunakan untuk research, tapi digunakan untuk kegunaan harian, kegunaan di industri, di office. Sebab itulah dia bukan lagi teknologi yang emerging. 2019 dan 2020 blockchain dah tak ada dah sebagai satu benda teknologi yang nak buat research lagi dah. Dia dah teknologi yang orang dah pakai, banyak orang pakai dah. Dia satu macam dah common things. So sebelum kita buat research apa semua, saya harap kita tengok dulu apakah teknologi yang ada, dan pastikan kita follow the trend lah supaya kita dapat follow the world lah. Kita bukan ikut sekadar peringkat Malaysia, tapi kalau boleh kita nak ikut what is the trend of the world, kita do research yang lebih advance dan up to date. Okay, yang macam Puan Hazin cerita tadi pasal IPTM ni kita orang bermula pada tahun 2019 untuk berusaha nak menyatukan seluruh IPTA dan IPTS di Malaysia untuk bekerjasama nak memahami, mendapatkan pengalaman macam mana nak menggunakan blockchain teknologi di dalam universiti, bukan di peringkat secara research, kumpulan research dalam universiti atau di fakulti, tapi di peringkat bekerjasama dengan universiti. Ini tujuan utama sebenarnya. Di mana ini projek ni lah open source, kami bekerjasama supaya setiap ahli dalam sini dapat mendapat experience pengalaman daripada industri dan bantuan penyiasatan keselamatan daripada seperti ini supaya produk yang berkaitan dengan blockchain ni, terutamanya smart contract contohnya, akan dipastikan selamat dan Cyber Malaysia boleh membantu membuat verifikasi lah dengan apa-apa saja bentuk aplikasi ataupun kod yang kita tulis di dalam blockchain. Itu tujuan antara benda kita nak pakai, kenapa kita nak gunakan IPTM ni. Contoh di sini saya akan kongsi dengan semua audien ialah di mana macam mana kita nak buat identity ataupun certificate verification menggunakan blockchain. Actually sistem ni kita dah develop, kita akan release sebagai open source pada awal bulan 8 ni. Sekarang ni masih di peringkat testing UI. So di sini kita ada contoh di mana student ke ataupun staff dia boleh menghantar dia punya resume ke CV, and employer tu ataupun yang memberi tempat kerja contohnya, dia boleh verify balik maklumat student bagi ni ataupun sertifikat dia betul ke tak. Kita ada buat sistem ni, kita akan berkongsi dengan semua IPTM members ataupun ahli-ahli IPTM untuk menggunakan app ni secara percuma, dan dia akan boleh modify kod semua. Contoh di sini ialah di sini contoh IPTM blockchain certificate verification system. So kita boleh nampak sini di interface ini di mana user, pengguna boleh masukkan terus certificate tu. Contohnya daripada UiTM boleh modify app ni gunakan untuk customize UiTM. Kalau UPM customize boleh gunakan app ni untuk UPM. Mana-mana universiti boleh pakai kod dia ada, dia dapat semua UI, dia boleh ubah untuk kesesuaian ataupun dia punya flavor di universiti dia lah. Ini contoh di mana antara interface yang ada. Dan di sini kita nampak di mana universiti boleh masukkan logo dia orang sendiri, tambah, and dia boleh modify, and then disebabkan dia open source GPL 3, so apa kita kongsi, jadi saya exploiter berkongsi kod yang ni, selepas ada pihak universiti modify, dia orang pun kena berkongsi balik lah dengan ahli IPTM yang lain lah untuk bersama-sama kita memajukan teknologi macam mana nak gunakan blockchain lah, bagi semua orang faham. Anda dapat manfaat lah, sini contoh manfaat lah ni. Kita nak gunakan blockchain untuk manfaat, kita bukan sahaja untuk boleh gunakan untuk verify certificate,
Tapi kita boleh verify juga sama ada dia ada COVID ke tak, dia ni adakah dia warga negara Malaysia ke tak, kita boleh verify sekali IC ke, pasport ke, macam-macam benda lagi kita boleh verify selain daripada termasuk student ID. Bukan saja certificate lah, banyak benda fungsi-fungsi kita boleh gunakan lah. So, okay. Saya rasa itu saja antara benda yang nak demo. Jadi saya ada UI untuk demo. Saya rasa kalau Encik Faiz ada kelebihan masa nanti dalam perbincangan kita, mungkin saya akan buat demo lah contoh app ni. Tapi sebelum saya serah kepada Encik Faiz, saya ingin berkongsi sikit selepas kita orang buat app ni, kita kita telah mengkolek data dan membuat eksperimen lah. Apakah keputusan daripada eksperimen yang kita orang buat daripada app ni ialah, saya ingin berkongsi di sini lah. Pertama ialah kita performance result di sini ialah kita hanya boleh write satu transaksi certificate setiap blok lah. So di sini di mana kita tahu proses menulis lambat certificate dalam blockchain, tapi nak baca memang sangat cepat. Okey, dalam kita punya setup untuk testbed ni, di mana kita ada blockchain client yang akan request baca 1000 certificate. Dia menggunakan multi-threaded banyak serentak cuba mengakses data. Dan satu lagi lah blockchain sealer node ni ada blockchain node yang berada di internet ataupun di cloud yang akan respon semua request ni. Spesifikasi ada di bawah ni, boleh nampak satu yang kita client ni menggunakan Windows, yang satu lagi lah menggunakan Linux. So untuk result, harga dia murah ya, yang untuk sealer node ni, untuk blockchain node ni RM30 dia. So kita dah boleh ada blockchain system semua dah. Paling basic lah. So di sini result dia, kalau boleh tengok di sini, di mana kita boleh kata, kalau kita di table sebelah kiri tu, kita tengok highlight nombor 3 warna hijau tu, kita boleh nampak di mana dalam masa lebih kurang 5 saat, kita dah boleh dapat baca 1000 certificate. Ini kalau kita running secara lokal lah, di mana kita ada server blockchain node kita running locally, and then server of the client pun running locally untuk testing lah, macam you nak testing. Nanti kita akan bagi untuk projek open source, kita akan bagi kod semua, you boleh test dalam komputer you sendiri lah, semua sekali satu set. Dan satu lagi lah, kita buat testing di belah kanan ni, table sebelah kanan ni, di mana kita nampak kita running blockchain app tu, client tu dekat laptop window, and satu lagi lah di server kita running di cloud lah, di mana kita boleh nampak di sini lebih kurang kita dia disebut di cloud pada yang kita highlight ke warna hijau tu, lebih kurang kita boleh running 10 thread serentak, di mana dalam masa 5 saat kita boleh baca 1000 certificate. Lajulah. Okey. Tapi yang pasti di sini secara kesimpulannya kita boleh tengok di sini ialah kita kalau kita nak running secara locally ni, kita guna 3 thread lah, sebab komputer kita nak running blockchain node lagi, nak running app lagi kan, so dia tak cukup power lah. Tapi kalau kita running kita run 10 thread, kalau kita boleh gunakan untuk remote base lah. Kalau tengok diagram ni, dia nampak kan dari graf di belakang kiri dan kanan tu, kalau you gunakan networking base ataupun remote, memanglah lambat sikit sebab dia bukan dalam komputer yang sama kan, dia antara network, so dia perlukan lebih kurang 10 threaded dalam masa 5 saat, you boleh 10 thread mana 10 concurrent lagi request lah membaca. So at the end kita boleh conclude di sini that dalam lebih kurang 5 hingga 10 saat kita boleh verify 1000 certificate dengan spek yang murah lah, di mana kita boleh lihat di bawah ni, dalam masa bawah sekali tu, dengan menggunakan minimal cost lah, kita boleh subscribe cloud virtual machine dengan hanya RM30, kita dah boleh implement blockchain teknologi dan di app kat universiti. So murah ya sebenarnya blockchain bukan satu teknologi yang mahal. Sebenarnya kan orang salah anggap, orang rasa teknologi blockchain ni mahal. Dia sangat murah. Cuma dalam isu di sini lah kita kena faham blockchain ni dia laju untuk menulis, untuk membaca, tapi bukan menulis. So kalau tengok di sini, di implementasi di blockchain IPTM testnet, di mana untuk menulis satu blok baru, contohnya kotak hitam tu, main chain tu, 1, 2, 3 tu ialah blok number. So dia memerlukan 5 saat setiap untuk menulis satu blok. Okay. So 5 saat untuk ini menggunakan proof of authority lah, POA, bukannya POW. POW ni proof of work, dia gunakan untuk public blockchain network Ethereum. Kita gunakan private blockchain network sebab kita nak running antara kita saja, bukan semua orang luar boleh access. So kita gunakan POA, di mana setiap 5 saat kita akan create blok baru.
Untuk setiap 5 saat kita hanya boleh submit satu sertifikat. Kita ada submit 2, 3. Sebab blockchain akan bagi peluang pada setiap orang untuk hantar satu transaksi setiap satu blok. You tak boleh submit 2 transaksi, 3 transaksi sentak. You hanya boleh submit satu transaksi. You boleh submit banyak, contohnya pada blok nombor 3, kita submit 10 transaksi. Tapi dia akan proses satu. Dia akan simpan transaksi itu dalam transaction full ataupun transaksi punya ruangan temporary sementara. Pada next blok nanti dia akan masukkan transaksi itu. So dia akan masukkan transaksi satu persatu ke dalam blok. Bukannya sekaligus masuk. Ini kena faham lah, ini proses menulis menyebabkan dia lambat lah. Sebab kita nak berkongsi satu blok, ramai orang satu dunia nak pakai kan. So kita tak boleh kata seorang menggunakan satu blok untuk semua benda. So dia berkongsi beramai-ramai di mana setiap orang bergelir-gelir setiap blok untuk menulis data. So saya harap dengan perkongsian saya yang ni, kita boleh memahami di mana blockchain tu actually dia ada banyak benda sebenarnya dalam tu. Kita mungkin faham secara teknik, tak faham secara teknikal, so kita kena rujuk pada orang yang lebih mengetahui teknikal supaya kita boleh kita nak implement nanti ada research grant ke proposal kita, teknologi ataupun produk baru kita nak buat, kena pastikan yang kita buat ni adakah dia sesuai ke tak guna blockchain, efisien ke tak. Walaupun ini nampak macam ada satu limitasi, kita ada cara juga untuk improve performance lah. So that kita boleh tulis banyak lagi lah. Itu saja saya rasa untuk bercerita pasal teknologi lah, lebih detail saya teknikal. Saya memang teknikal, saya suka berkongsi teknikal sebab setengah orang minat teknikal, nak memahami lebih dalam kan. Untuk ni saya passing balik pada Encik Faiz lah. Ya doktor, saya kira teknikal juga bagus sekarang kita membedah apa yang ada di dalamnya. Saya dengar tadi doktor ada sebut tentang ada sedikit demo. Mungkin dalam jangka masa yang ringkas, doktor boleh tunjukkan sedikit sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Okey, insya-Allah boleh, saya akan share sekali lagi. Ya, silakan doktor. Okey, saya akan buka. Pertama sekali kita akan running blockchain node locally. Saya demo secara lokal saja. Nanti you all boleh siap benda yang sama locally. And seterusnya ialah apa saya buat, saya akan running Android Studio. Saya akan buka Android Studio di mana saya akan run mobile app di sini. Kita akan compile, nanti dengan open source nanti you akan dapat projek Android Studio sekali, you boleh compile ke semua sekali. So kita boleh modify ataupun mana-mana you berdapat anda semua berdapat pengalaman macam mana menjadi seorang developer untuk buat blockchain di app. Ini di mana Exportem ingin berkongsi sebagai IPTM Sekretariat, berkongsi kepada orang ramai macam mana kita nak memahami, nak pergi secara mendetail, nak buat satu aplikasi yang menyelesaikan masalah, bukan sekadar bercakap-cakap saja tapi kita nak selesaikan masalah. So saya akan running app ni. Sekarang saya masih compile, masa berapa saat, dia tak lama. Sekejap ya. Saya edit sikit configuration yang lama, saya bukan delete benda lain, actually konfigurasi yang lama supaya kita dapat view yang fresh lah. So masih compile lagi di bawah ni. Sekejap ya, jangan risau, tak lama sangat. Kalau lama saya akan buka app ni hari-hari install lah. Okey. Mungkin agak lama, so saya akan buka yang dah ada dalam ni lah, senang sikit. Okey. Sekejap ya. Bila nak running, actually lah biasalah kalau komputer yang buat development ni perlukan spesifikasi yang tinggi. Contohnya memerlukan RAM 24 GB and dia memerlukan multi-core untuk running benda-benda yang heavy lah. So kalau nanti later on bila kita nak buat development ni, kita perlukan komputer yang agak spek yang agak tinggi sikit lah daripada komputer biasa kita buat kerja harian tu. Okay, saya akan buka app ni. Okey. Pertama sekali bila kita running app ni. Okey. Saya zoom sikit ya. So kita kena register dulu. Masukkan nama. Ini akan simpan secara locally saja. Okay. So
So kita akan masukkan blockchain password di mana kita akan simpan password locally dalam smartphone kita, bukan kat public, bukan kat exchange. Okey, itu saja. So lepas kita dah masukkan yang ni, kita dah boleh start menggunakan app ni. Okey, sekejap saya kecilkan sikit ruang ni. Okey, register. Klik register. Oh, sekejap, sudah banyak app ni. Oh ya, dia salah app saya rasa. Okey, banyak sangat app tengah running. Okey, so kita masukkan password blockchain kita. 6 password yang ni. So lepas tu just masuk login ke dalam sistem. Enter. Okey, that's it. Kita dah boleh pakai kita punya app. And then untuk verification, just pergi ke bahagian verify. Pastikan blockchain running. Kalau blockchain node tak running, memang tak akan dapat data certificate. So kita dah running blockchain node. So apa dibuat di sini, kita hanya masukkan kita punya certificate ataupun mana certificate ataupun QR code kita nak verify. Contohnya saya akan scan QR. Sebabkan emulator dia tak adalah kamera digital, saya simpan gambar dalam ni. Tapi kalau yang smartphone betul, kita akan gunakan gambar yang betul lah, QR code yang betul. So saya akan scan QR code, contohnya ialah di sini. Okay, contoh certificate number lah cert 0 number 1. So bila lepas orang tu dah dapatkan certificate number, dia just click on verify. So nampak laju kan? So dalam case berdasarkan eksperimen yang tunjuk sebelum ni, kita boleh buat verification lebih kurang 1000 klien dan serentak, app ni serentak, dalam masa 5 saat dia boleh verify sebanyak 1000 certificate. So agak laju dengan komputer spek yang agak rendah, yang murah. So itu demo saya, dan bahagian-bahagian yang lain lagi kita boleh lihat lagi contohnya. Di mana kalau nanti pihak universiti dia nak buat modification app ni, kita boleh tambah lagi bahagian parameter of the university, mana universiti akan buat modifikasi. Okey, tambah logo universiti, and then website universiti ataupun some content yang extra lagi boleh tambah untuk customize untuk universiti masing-masing lah, sebabkan you ada source code kan, so you boleh modify. And jangan lupa berkongsi balik dengan kawan rakan-rakan yang lain lah, sebab kita buat kerjasama. Itulah contoh di mana kita nak buat satu-satu mobile app lah. Daripada kita cerita pasal blockchain dia, Explortech dengan IPTM Net punya projek nak bekerjasama dan berkongsi dengan semua orang. Saya rasa sampai di sini saja untuk demo saya passing balik pada Encik Faiz. Baiklah, terima kasih Doktor. Saya lihat tadi walaupun perkongsian demo ringkas, tapi tetap membuka mata kita lah melihat perkara ini suatu yang peluang yang perlu kita ambil ya, kerana ianya tidaklah orang kata satu perkara yang jauh daripada kita, tapi dah dekat untuk sama-sama kita ambil manfaatnya. Baiklah, saya kira mungkin ada soalan di ruangan Facebook daripada kalangan penonton kita pada hari ini. Baiklah, mungkin kita boleh pilih salah satu soalan yang pertama ditanya sebentar tadi oleh Encik Hassan bin Shah Jahan. Boleh kita paparkan? Assalamualaikum, I'm interested to apply to master research type but I have confusion. Is your university accept professional certificate because I recently finished my bachelor? Okey, ini soalan mungkin lebih kepada untuk kemasukan ke universiti lah. Barangkali kita boleh lihat nanti tentang kursus-kursus yang ditawarkan di universiti. InsyaAllah kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, saya mungkin nak pilih soalan daripada Jai Syukeri. Assalamualaikum Doktor, saya ada soalan untuk IPTM blockchain. Adakah nama dan maklumat tentang penerima sijil direkodkan dalam blockchain atau hanya hash sijil? Ni mungkin dia merujuk kepada Dr. Anwar. Silakan. Okey, terima kasih Encik Jai. Soalan menarik. Saya suka soalan ni. Bila kita menggunakan blockchain teknologi ni, semua data kita yang kita, contohnya kita nak menggunakan 100% blockchain, data kita akan di-upload ke dalam blockchain node. Kalau katakanlah kita nak display nama kita, IC biasanya jaranglah people masukkan identiti lah. Tapi orang akan masuk, biasanya akan masuk at least kurangnya nama dan student ID ke ataupun certificate numbers. So benda ni akan disimpan dalam blockchain, semua orang boleh baca data dalam blockchain. Sebab blockchain by default tak encrypted. So kalau you ada data nak encrypted, nak pastikan tak mahu baca, hanya you saja seorang nak pakai, kita encrypt data tu dulu dan pastikan orang nak terima nanti ada password lah ataupun private key untuk buka data you. Dan case kita punya IPTM testnet ni, kita buat untuk first level saja,
di mana kita akan share maklumat seperti saya kongsikan tadi, certificate numbers, nama dia, and bila dia graduate. Itu diguna maklumat ni penting, amat penting yang diperlukan oleh pihak employer lah, orang yang hire you lah. Contohnya nak verify you betul ke you ada PhD, betul ke you ada diploma. Itu sebenarnya. Ini bukan sahaja untuk pihak sampai label universiti lah. Kita bukan simpan saja, kita boleh simpan hash sijil, betul. iExploiter ada keluarkan sijil secara digital. Pertama kita boleh tambah lagi parameter extra, simpan hash digital of the certificate, and extra maklumat, contohnya nama, bila graduate. Itu saja saya rasa. Kita tak boleh simpan banyak-banyak sebab ini melibatkan isu PDPA lah, privacy lah. Banyak kalau ini yang menyebabkan satu masalah di mana kalau kita nak integrate semua lah blockchain, di mana satu sistem, setengah universiti tak allow access data sesi semester dia graduate, setengah universiti bagi. Itu menyebabkan integrasi masalah. So apa paling mudah adalah you ambil app ni, yang ni modify, and then you buat kesesuaian you all. Senang kan, tak payah fikir-fikir payah-payah nak integrate semua orang. You ada app you sendiri, blockchain sendiri, private blockchain dulu, and you modify ni ikut keperluan ataupun requirement universiti. Itu jawapan saya lah. Baik doktor, kita ada untuk panel juga soalan yang sebelum kita pergi masuk ke perbincangan seterusnya. Ada soalan penonton lagi yang terakhir saya kira. Yang komen yang lain-lain mungkin kita akan jawab selepas ini, tapi kita nak fokus satu soalan ini. Salam daripada Zim. Okey, boleh kita bukakan. Zim Pixel. Salam, panel boleh jelaskan sedikit lagi berkenaan decentralized blockchain network. Adakah benar wang kripto contohnya tidak dikawal oleh mana-mana pihak? Mungkin secara ringkasnya boleh berikan komen. Puan Hazlin? Saya rasa Puan Hazlin. Dengan doktor sekalian. Boleh silakan. Saya nak panggil Puan Hazlin sebenarnya tu. Sebab Puan Hazlin pakar. Baik. Silakan. Saya kan nak pass kat Dr. Anwar tadi. Okey. Tak apa. Decentralized blockchain network ni maksudnya adalah tidak ada siapa yang memegang secara, tidak ada authority yang memegang blockchain tersebut. Okay. Sebagai contoh macam Bitcoin, kita tahu tidak ada central authority yang mengawal blockchain tersebut, tetapi dia ada community dia sendiri. So community ni yang menentukan bagaimana blockchain itu berfungsi. Sebagai contoh, kalau ada perubahan protokol dan sebagainya, mereka akan discuss di dalam community tersebut dan akan ambil vote. Dia bukan suka-suka hati sahaja untuk mengubah mengikut apa yang dia nak kan. So kalau macam centralized, dia ada satu badan atau authority yang dia yang berhak untuk membuat perubahan atau apa-apa sahaja yang dia nak dalam sistem tersebut lah. Kan, sebagai contoh kita ada untuk kewangan, kita ada Bank Negara Malaysia, itu adalah kita punya central authority. So tapi dalam decentralized blockchain tidak ada this kind of authority lah. So adakah benar wang kripto tidak dikawal mana-mana pihak? Ya, sekira itu, tapi itu pun bergantung kepada bagaimana wang cryptocurrency tersebut dibangunkan. Sebagai contoh macam Bitcoin, dia memang tidak ada siapa-siapa yang mengawal, cuma community, ada community yang melihat perkembangan dan juga kalau ada masalah dalam blockchain network tersebut, so community ni akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga sama juga seperti macam Ethereum pun, dia ada community dia sendiri. Okay, mostly community ni terdiri daripada developer dan juga polisi. Programming lah. Okay. Saya harap tu menjawab soalan Cik Zaim. Okay, maybe Dr. Anwar ada apa nak tambah? Okay, mungkin Dr. Anwar ada sedikit tambahan. Okey, saya rasa saya bersetuju dengan Puan Hazlin, tapi sekarang ni kita tengok kerajaan sedang cuba mengawal lah. Contohnya di United States Amerika pun pihak Senet cuba mengawal, akan memanggil mana-mana cryptocurrency punya developer ataupun founder tu ke Senet kalau ada sebarang isu. Contohnya last time Facebook pun buat keluar cryptocurrency sendiri, dipanggil Libra Coin. So disebabkan ada isu kes penggunaan cryptocurrency ni ada digunakan untuk funding terorisme dengan drug cartel, Mark Zuckerberg dipanggil lah ke Senet untuk beri explanation secara detail sampai level tu. Sebenarnya government still mengawal sebarang-sebarang isu. Setengah negara tu dia terus menghalang, terus memblok lah akses kepada
negara luar yang blockchain node lah, tidak ada akses blockchain node di luar, menyebabkan kita pakai cryptocurrency tersebut. So contoh kecuali Jepun lah, Jepun bagi cryptocurrency tapi Bitcoin sajalah, bukan semua cryptocurrency. Kan kita kena faham cryptocurrency mana yang selamat. Almost 99.9999% semua cryptocurrency adalah scam. Kita kena faham yang tu. Kalau kita faham yang ni, selamatlah kita. Saya rasa itu saja saya rasa. Baik, terima kasih atas jawapan kepada para penonton kita di Facebook. Saya lihat banyak lagi soalan-soalan yang sedang dikemukakan. InsyaAllah kita akan respon di dalam menerusi Facebook lah. Untuk sesi live pada kali ini, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Sebagai merangkumkan kesemuanya setelah kita memahami apakah itu blockchain, kita juga mungkin pernah dengar beberapa istilah-istilah lain. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada panel kita, Puan Hazlin, apakah perbezaan antara teknologi blockchain, cryptocurrency dan juga distributed ledger technology ataupun DLT. Ini istilah-istilah yang lebih-lebih kurang ataupun mungkin itu salah satu dalam teknologi itu. So kita nak berikan penjelasan, pencerahan kepada para penonton kita. Silakan. Okay, terima kasih Encik Faiz. Saya rasa tadi sebentar tadi ada Dr. Anwar share satu slide yang menceritakan pasal apa itu DLT. Secara kasar, secara view, DLT atau Decentralized Distributed Ledger Technology, maksud saya. DLT Distributed Ledger Technology atau Ledger Teknologi Teragih, itu adalah dia punya parent yang paling atas sekali. Okay, so bawah daripada DLT ni kita ada blockchain, kita ada DEX, okay, kita ada banyak-banyak lagi jenis, ada dalam 5-6 lagi bawah DLT tu. So tapi yang paling kita familiar adalah satu adalah blockchain, so dalam blockchain, dan satu lagi adalah DAG, DAG. Okay. So cryptocurrency adalah aplikasi yang menggunakan blockchain. So di bawah lagi dia adalah aplikasi blockchain ni as a platform. Okay, untuk kita bangunkan apa-apa aplikasi kita nak pakai. So cryptocurrency itu adalah salah satu aplikasi dalam blockchain. Okay, sebagai contoh kita ada Bitcoin, kita ada Bitcoin adalah cryptocurrency yang menggunakan Bitcoin blockchain. Itu sebab nama dia sama kan, nama blockchain dan juga nama cryptocurrency dia sama. So sebab tu ramai yang confused. So cryptocurrency Bitcoin menggunakan platform Bitcoin blockchain. Okay, menggunakan teknologi DLT. Contohlah dia DLT atas sekali. Okay, bawah dia adalah jenis-jenis DLT iaitu blockchain, DEX dan sebagainya. So IOTA adalah di bawah DEX. Okay, dan aplikasi itu cryptocurrency adalah aplikasi di bawah blockchain. So kalau nak analogi mudah lah kan, saya bagi analogi makanan lah. Contoh kita ada buah-buahan. So buah-buahan adalah layer atas. So kita ada banyak jenis buah-buahan. Okay, sebagai contoh kita ambil nanas. Okay, so nanas pun, dalam nanas tu ada banyak jenis-jenis nanas kan. Ada D24 lah, itu durian. Ada nanas madu lah, ada banyak jenis nanas kan. So daripada nanas tu kita boleh buat jus nanas, kita boleh buat kek nanas dan sebagainya. So jus, kek tu semua adalah aplikasi ataupun kita panggil dalam ni kita samakan dengan cryptocurrency lah. So nanas tu adalah sejenis blockchain lah macam tu. Okay, so itu sajalah Encik Faiz. Atau mungkin Dr. Anwar ada nak tambah? Saya rasa betul. Saya rasa Dr. Anwar ada nak tambah sikit ya? Saya rasa okey kot, saya Puan Hazlin explain. Saya rasa dalam public picture saya dah tunjuk diagram sebelum ni. Yang pastikan kita jangan tersalah faham lah. Kalau nak, contohnya yang paling penting lah, kena tahu kalau kita nak laju menulis data, masa record, kita jangan pilih blockchain, kita pilih DEX teknologi. Okay, kalau nak tulis, nak baca saja banyak, contohnya nak baca, tak kisah, you nak baca laju tapi tulis perlahan ataupun masukkan data perlahan, you pilih blockchain. Tapi kalau you nak laju baca, laju tulis, macam lebih kurang mungkin transaksi you menulis data baru, mungkin dalam lebih pada 100,000, pilih Hyperledgers contohnya. Pilih teknologi yang betul, jangan salah pilih. Kalau you nak membaca banyak, baca read only, read data, you pilih blockchain okey. Tapi kalau you nak read write banyak serentak, macam transaksi jual beli hari-hari kan, masa 5 saat bayar, masuk semua data, you pilih Hyperledgers contohnya. Jangan pilih blockchain. So pastikan you pilih platform ataupun solution DLT yang betul untuk implementation. Itu saja saya rasa nasihat saya. Silakan.
Okey, jelas. Saya kira jelas penerangan serta tadi bila lihat pada perbandingan setiap satu masing-masing mempunyai sebenarnya definisi dan juga penggunaan yang tersendiri. Apa yang paling penting analogi itu, saya suka juga analogi itu menyebabkan kita dapat faham lah. Kadang-kadang kita ni hanya baru nak start melabur dalam cryptocurrency, kita rasa kita dah hebat kan, rupanya teknologi ni dah besar. Makin lama kita gali lagi, makin pelbagai. Macam Dr. Anwar pun sebut tadi, Puan Nazlin pun sebut tadi, saya rasa macam makin mengecil kita punya pengetahuan. Rupa-rupanya ilmu dan juga khazanah ilmu ini sangat meluas ya. Baiklah, saya kira sebelum kita berakhir, kita memberi sedikit kesimpulan. Saya jemput Dr. Anwar dahulu. Kesimpulan kita pada topik perbincangan kita pada hari ini, blockchain, new era in digital world. Silakan. Okey, terima kasih Encik Faiz. Saya rasa untuk kesimpulannya kepada mereka yang baru bermula berjinak ataupun berjinak ni, bukan saya kata sebulan 2 bulan, tapi pokoknya setahun 2 tahun pun masih tak cukup. Maksud saya rasa diri saya pun macam banyak benda kena explore lagi. Sebab explore ni maksud dia kita kena buat, bukan saja membaca research paper, publication semua, tapi yang penting kita buat sekali technical. Sebab blockchain datang daripada technical development, dia bukan datang daripada research. Kena faham tu. So bila nak buat research, you kena pergi go through the technology, you nampak problem apa, macam contoh tadi kan, blockchain sangatlah slow untuk menandalis data. So you kena faham macam mana practical punya, bukan saya teori saja. So kalau you nak masuk ke blockchain, you jangan tinggalkan bahagian technical, programming apa semua. You mesti buat programming semua untuk pastikan teori you dengan hands on you balance. Barulah you boleh buat research dan eksperimen keluar output yang tepat, yang cantik lah. Dia dapat PhD atau master lah. Itu advice saya, pastikan you ada hands on. Jangan tinggal hands on bila nak buat teknologi DLT atau blockchain. Saya mari penyelesaian Faiz. Terima kasih Puan Hazlin pula. Kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih Encik Faiz. Saya menyeru semua penyelidik untuk ambil peluang ni untuk menggunakan IPTM-Net blockchain ni untuk menjalankan kajian dan juga pembangunan berkaitan dengan blockchain ni, sebab ini adalah bukan semua berpeluang untuk menggunakan IPTM-Net ni. So kita gunakan peluang ni untuk kita nak test kita punya aplikasi, dan kita seperti Malaysia pun nak tengok juga bagaimana security ataupun keselamatan, ciri-ciri keselamatan yang ada dalam aplikasi kan. Sebelum kita pergi kita publish kita punya aplikasi kepada orang luar untuk public pakai kan. So kita kena make sure semua sistem keselamatan pun semua dah terjamin lah. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, itu dia sebentar tadi sentuhan daripada 2 orang penceramah dan juga pakar yang kita bawakan, expert dalam bidang blockchain. Expert di Malaysia ini bukan senang untuk kita tampilkan, dan alhamdulillah perkongsian pada hari ini saya kira sebuah perkongsian yang begitu bermanfaat dan begitu membuka mata kita tentang teknologi blockchain ini. Jadi bila kita dah pun nampak apakah itu peluang yang ada dan juga apakah kekuatan sebenar, kelebihan-kelebihan yang ada pada blockchain, jangan kita lepaskan peluang untuk kita sama-sama terus meneroka, terus menggali lagi, mengeksplorasi, menyelusuri ilmu yang telah pun tersedia ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Saya mewakili warga kerja SDAT, Universiti Sains Islam Malaysia, mengucapkan terima kasih kepada panel kita pada hari ini, TS Dr. Muhammad Anwar Ahmad Isa, Chief Technology Officer iExploTech, dan juga Puan Hazlin, Ketua Jabatan Pembangunan Kriptografi Cyber Security Malaysia. Dengan perkongsian sebentar tadi, maka kita berharap agar dapat kita berjumpa lagi di lain masa, lain ketika, lain kesempatan untuk meneruskan sama-sama kita mengeksplorasi dunia ilmu ini menerusi lensa digital. Jadi lensa digital untuk hari ini berakhir di sini. Semoga segala-galanya bermanfaat untuk anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.